Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, segala puji bagi Allah pencipta kita semua. Allah yang ciptakan langit, Allah yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan matahari dan bulan, Allah yang ciptakan haiwan, Allah yang ciptakan jin, Allah yang ciptakan malaikat, Allah yang ciptakan manusia, Allah yang menciptakan syurga dan neraka. Selain daripada Allah, semuanya makhluk, semuanya lemah, semuanya tak ada kuasa. Yang ada kuasa yang boleh bagi manfaat ataupun mudarat hanyalah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang Maha Esa, Maha Berkuasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah raja segala raja. Dialah yang menjatuh bangunkan kerajaan. Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hanya Allah lah yang selayaknya kita semua puji. Hanya Allah sahaja yang kita layak untuk puji. Kita ni sebenarnya, manusia ni, tak layak pun untuk dipuji. Terutama diri saya yang banyak kelemahan dan banyak cacat cela, banyak aib. Kita ni tak sempurna. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah hakikatnya, sahabat-sahabat sekalian, kita semua ni, terutama diri saya, langsung tak layak menerima sebarang pujian. Seorang ulama berkata, jika ada orang yang memuji kamu, hakikatnya mereka sedang memuji Allah yang telah menutup aib kamu sehingga kamu dipandang mulia lalu dipuji manusia. Subhanallah, sangat deep lah ayat ni, yang mana Allah SWT menutup aib kita sehingga kita ni layak dipuji, sedangkan kita sebenarnya tak layak pun dipuji. Sangat betul. Kita nampak baik bukan sebab kita ni baik sangat. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita buat, semua tu pun atas hidayah Allah juga. Kita hanya nampak baik di mata manusia hanyalah kerana Allah tutup aib kita. Sebab itulah sahabat sekalian, jangan pernah sombong dan merasakan diri kita ni sempurna, lepas tu merendahkan orang lain. Jangan. Ingat, apa pun keadaan, kita kena sedar bahawasanya kita ni hanyalah hamba yang hina, berasal daripada air mani, tak ada kudrat, lemah dan sangat bergantung pada Allah SWT. Kerana itu dalam hidup kita ni, sembahlah Allah, pujilah Allah, pujalah Allah, taatlah Allah, yakinlah pada Allah dan serulah manusia kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita ni banyak bercakap, suka bersembang. Kadang-kadang sembang bola misalnya, kita boleh ulas sampai berjam-jam. Sembang pasal movie berjam-jam, siap kongsi teori-teori pasal movie tu lagi. Sembang pasal artis berjam-jam, sembang pasal game berjam-jam. Kita buat konten media sosial macam-macam jenis, macam-macam benda kita nak ulas, macam-macam topik yang kita nak bahas. Tapi antara semua konten, semua topik, semua persembangan, semua perbahasan, semua ulasan dan semua seruan, apakah yang paling Allah redha? Apakah yang paling Allah suka? Tak lain tak bukan, percakapan yang paling Allah redha ialah menyeru manusia kepada Allah SWT. Yang mana Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru orang lain kepada Allah, kemudian mereka mengerjakan amal yang soleh, lalu berkata, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Inilah kata-kata yang paling Allah suka, iaitu menyeru manusia kepada Allah SWT. Topik inilah yang paling Allah redha. Persembangan dan percakapan yang paling Allah suka adalah mengajak manusia pada Allah, ceritakan tentang Allah, ajak orang kembali pada Allah. Kerana itulah sahabat-sahabat sekalian, sama-samalah, terutama diri saya, kita belajar meringankan lidah kita untuk bercakap tentang kebesaran Allah, cakap benda-benda yang baik, mengajak manusia pada Allah. Baik, insya-Allah pada hari yang indah ini saya nak kongsikan satu topik yang sangat penting untuk diri kita semua, iaitu topik yang bertajuk Untukmu yang hilang harapan. Untukmu
yang hilang harapan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, hidup ni banyak sangat ujian. Ujian bertali arus dan tak putus-putus. Selepas satu. Ingat dah selesai. Rupa-rupanya bila dah habis satu ujian, datang lagi ujian yang kadang-kadang lagi berat daripada ujian yang sebelumnya. Dan kadang-kadang ujian yang datang pada kita ni di luar expectation dan sangkaan kita. Kadang-kadang ujian yang kita tak pernah terbayang kita akan lalui, alih-alih Allah uji kita dengan perkara tersebut. Bukan takat tu, ujian ni pula pelbagai bentuk. Tiap orang ujian berbeza, bentuk berbeza, waktu berbeza dan kadar yang berbeza. Ada orang diuji dengan kemiskinan, tak ada duit, tak ada harta, apa-apa kedana. Tiap hari bangun fikir nak makan apa. Hidup dia dalam kelaparan. Ada pula orang diuji dengan kekayaan. Namun kekayaannya itu akhirnya menyebabkan mereka tak tahu nak buat apa dengan duit-duit yang banyak tu. Akhirnya apa jadi? Akhirnya mereka menggunakan duit itu ke arah maksiat. Itu pun ujian juga. Nak cuba maksiat ni, nak cuba maksiat tu, satu hal pula tu. Itu pun ujian juga. Ada orang diuji dengan kesakitan, sampai ulang alik hospital setiap hari, kena rawat, kos hospital lagi, duit lagi, kadang-kadang tak boleh bangun, terseksa, pedih. Ada pula yang diuji dengan kesihatan. Namun bagaimanakah mereka menggunakan kesihatan mereka? Adakah untuk taat ataupun untuk maksiat? Ujian juga tu. Ada orang diuji dengan rumah tangga yang bermasalah, cerai-berai, kematian anak, kes dera pun ada. Diuji dengan anak yang derhaka. Ada pula yang diuji dengan mak ayah yang derhaka pada anak, tak tunaikan hak pada anak-anak. Macam-macam. Saya pernah saya pernah handle beberapa kes yang mana abang rogol adik, ayah rogol anak, atuk rogol cucu. Zaman sekarang ni macam-macam, na'udzubillah. Macam-macam isu ada. Dan semua itu ujian. Sampailah satu tahap, sahabat sekalian, bila diuji bertubi-tubi, ada di kalangan kita yang sampai satu tahap kita rasa dah tak mampu, dah tak ada jalan keluar, putus asa, rasa nak give up, rasa macam dah tak ada harapan, tak ada solusi, buntu, tak jumpa apa-apa jawapan kepada segala masalah yang berlaku. Korang pernah tak rasa macam tu? Jujur saya cakap, saya pernah rasa macam dunia yang luas ni terasa sangat sempit. Dada terasa sangat pedih dan sakit. Rasa terhiris. Terasa hidup ni sangat gelap, kosong, tak berdaya. Sampai dekat kepala kita rasa macam nak lari je daripada semua masalah, lari daripada semua orang, give up, putus asa. Tapi di sudut hati saya tahu bahawasanya putus asa bukanlah pilihan. Putus asa bukanlah pilihan. Putus asa bukanlah pilihan. Sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, InsyaAllah pada sesi usrah kali ini saya nak kongsikan kata-kata daripada seorang ulama yang cukup hebat di zaman lampau, iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mana beliau berkata, kadang-kadang manusia terjebak dalam kondisi sedemikian, kondisi susah, di puncak-puncak kesulitan, agar Allah mengajari dia untuk kembali pada Allah, agar dia sedar bahawasanya apa yang dia lihat di muka bumi ni tak mampu merubah keadaannya. Yang mampu merubah keadaannya hanyalah Rabbul Alamin. Sangat hebat kata-kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sangat deep dan sangat mendalam, yang mana kadang-kadang Allah sengaja uji kita lagi dan lagi, agar kita lebih dekat dengan dia, lebih bergantung dan bertawakal hanya pada dia. Allah nak kita kembali pada dia. Mungkin selama ni hidup kita banyak sangat bergantung pada manusia, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan bantuan manusia. Mungkin selama ni kita rasa duit boleh selesaikan masalah kita, dapat kereta besar, rumah besar, isteri cantik, kita akan bahagia dan bebas dari ujian. Tapi hakikatnya dah dapat semua tu tak mampu membeli kebahagiaan. Allah nak kita sedar bahawasanya hanya Allah sahaja tempat bergantung. Bahkan orang yang kita harapkan selama ni akhirnya menjauhi dan tinggalkan kita. Semua ni ujian yang mana Allah uji kerana Allah nak didik kita untuk pautkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami bergantung dan hanya kepada Engkau
kami meminta pertolongan. Ayat yang kita baca setiap hari. Namun sejauh mana kita betul-betul mendalami dan menghayati serta merasakannya dalam diri kita. Sejauh mana kita betul-betul letakkan Allah sebagai tempat kita berpaut dan tempat kita meminta. Sama-samalah kita muhasabah, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, sekarang ni saya nak kongsikan pada kalian semua 3 perkara yang harus kita lakukan sekiranya kita berhadapan dengan keadaan yang kita rasa macam sangat susah, sehingga kita rasa macam dah tak ada harapan, dah tak ada jalan keluar, dah tak tahu nak buat apa lagi. Rancang macam ni, plan macam-macam, masih tak selesai. Sekiranya kita menghadapi situasi hilang harapan sebegini, maka ada 3 perkara yang perlu kita lakukan. Secara ringkas, saya sebutkan 3 poin. Pertama, husnudzan billah, bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, taqwa, bertakwa pada Allah. Dan yang ketiga, taubat, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 keadaan ataupun 3 perkara yang kita perlu lakukan sekiranya berhadapan dengan situasi yang hilang harapan. InsyaAllah saya akan explain secara terperinci satu persatu kepada kita semua, insyaAllah. Pertama, husnudzan billah, bersangka baik pada Allah. Sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, dalam keadaan kita rasa dah tak ada harapan, dah tak ada jalan keluar, jangan pernah hilang harapan pada Allah. Sentiasalah bersangka baik pada Allah. Pasti dan pasti Allah akan bagi jalan keluar. Allah SWT memuji orang-orang yang bersangka baik pada Allah, yang mana Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kamu kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawasanya perkataan ahsinu, berbuat baik, adalah bermaksud ihsan dzan billah. Ihsan dzan billah, iaitu bersangka baik pada Allah SWT. Nabi SAW menganjurkan kita semua untuk sentiasa bersangka baik pada Allah, terutama dalam keadaan-keadaan yang sangat penting. So, apakah keadaan-keadaan yang sangat penting untuk kita bersangka baik pada Allah? Ada 3. First, ketika kita nak meninggal dunia. Time nak meninggal ni, apa lagi harapan yang ada? Apa lagi yang kita boleh buat melainkan bersangka baik pada Allah? Jangan time nak mati pun kita bersangka buruk pada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinudzan billah. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan kamu berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak sahabat-sahabat sekalian? Kalau korang perhati hadis ini, di ambang-ambang kematian, yang mana ketika itu tak ada lagi harapan. Saat sulit macam mana pun, Nabi suruh kita bersangka baik pada Allah juga. Apatah lagi kalau kita ni belum di ambang kematian. Harapan tu pasti dan pasti ada, dengan syarat kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita perlu bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita nak bertaubat. Nak taubat sangat penting untuk kita bersangka baik pada Allah. Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis yang sangat penting, yang mana Nabi SAW menceritakan kepada kita semua tentang seorang lelaki, seorang hamba mengerjakan dosa, kemudian berkata, ya Allah, ampunilah aku. Allah Azza wa Jal berfirman, hamba-Ku mengerjakan dosa dan dia tahu bahawasanya dia mempunyai Tuhan yang akan mengampunkan dosa dia dan menyeksa kerananya. Kemudian hamba tersebut berbuat dosa balik, lalu berkata, ya Allah, ampunilah aku. Allah Azza wa Jal menjawab, hamba-Ku berbuat dosa dan dia tahu bahawasanya dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya dan akan menyeksanya kerananya. Dan akhirnya dalam hadis ini, Allah mengampunkan orang tersebut, walaupun dia sering terjatuh dalam dosa yang sama. Dah taubat, buat balik dosa, taubat lagi, buat balik dosa, tapi kerana dia bersangka baik pada Allah, dia meminta ampun pada Allah kerana dia yakin dengan pengampunan Allah, Allah ampunkan dia. Subhanallah. Dalam satu kisah yang lain, sahabat sekalian, dalam perang Tabuk, ada 3 sahabat Nabi yang tak turut serta dalam peperangan Tabuk. Salah seorangnya adalah Ka'ab bin Malik. Ketika beliau tak turut serta dalam perang Tabuk, Allah dan Rasul sangat marah
Dan Allah perintahkan Nabi dan sahabat-sahabat untuk boikot 3 orang tersebut, termasuklah Ka'ab bin Malik, selama 50 hari. Bayangkan, Ka'ab bin Malik diboikot 50 hari. Dia bagi salam pada sahabat, sahabat tak jawab. Bahkan Nabi pun tak jawab salam dia. Isteri dia pun Allah perintahkan untuk tinggalkan Ka'ab bin Malik. Sampai satu tahap, Ka'ab bin Malik dia terasa sangat sedih. Lalu Allah rakamkan kisah Ka'ab bin Malik dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, wa 'ala thalathatil ladina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Salah seorangnya Ka'ab bin Malik lah kan. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi ini luas, dan jiwa mereka pun telah sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Serta mereka telah mengetahui bahawasanya tidak ada tempat lari daripada siksaan Allah melainkan kembali pada Allah sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Surah At-Taubah ayat 118. Sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, kalau kita perhatikan ayat dalam ayat tadi, yang mana Allah kata wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, mereka mengetahui bahawasanya tak ada tempat nak kembali, tak ada tempat nak lari melainkan kepada Allah. Dan akhirnya apa terjadi? Allah ampunkan dosa mereka. Sebab apa? Sebab dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan dah rasa tak ada harapan, dalam keadaan dah rasa macam tak ada orang dah boleh ampunkan aku, tak ada orang boleh maafkan aku, dalam keadaan sulit macam tu pun mereka bersangka baik pada Allah, dan akhirnya Allah menerima taubat mereka. Sebab itulah sangat penting sahabat sekalian untuk kita semua sentiasa husnuzan dengan Allah ketika kita bertaubat. Jangan rasa macam Allah takkan ampunkan aku. No. Bersangka baik pada Allah. Yang ketiga, kita perlu bersangka baik pada Allah dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang sangat sulit. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, keadaan yang terdesak dan sulit, jika kita sangka baik dan bertakwa pada Allah, maka Allah pasti akan bagi solusi. Solusi akan datang dalam puncak-puncak kesulitan, dengan syarat kita berhusnuzan pada Allah SWT. Sebagai contoh sahabat sekalian, kisah Nabi Ibrahim dan Hajar, yang mana Nabi Ibrahim AS ketika Ismail baru sahaja dilahirkan dalam keadaan tengah menyusu dengan ibunya iaitu Hajar, Nabi Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail menuju Mekah. Saat itu dekat Mekah tak ada seorang pun dan tak ada langsung sumber air. Kemudian Nabi Ibrahim berpaling dan pergi tinggalkan Hajar dan Ismail dekat Mekah yang tengah kering kontang tu. Hajar follow Nabi Ibrahim. Dia tanya, wahai Ibrahim, kamu nak pergi mana? Kamu meninggalkan kami di lembah yang sunyi dan tak berpenghuni ini. Hajar tanya Nabi, kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Dan Nabi Ibrahim langsung tak indah, langsung tak toleh belakang, langsung tak hiraukan. Kemudian Hajar tanya pada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika itu baru Nabi Ibrahim jawab, ya. Bila Hajar dengar jawapan tu, terus Hajar kata dengan jawapan yang cukup, subhanallah, Hajar berkata, jika ini perintah Allah, sesungguhnya Allah tak akan tinggalkan kami. Masya Allah, sangat power jawapan Hajar. Akhirnya apa jadi? Kita pun tahu, Hajar mencari air dari Safa ke Marwah ulang-alik, sampai di puncak-puncak kesulitan Allah pancarkan air Zam-Zam, yang mana pancaran air Zam-Zam tu hingga sekarang masih terpancar. Subhanallah. Nampak tak sahabat-sahabat sekalian? Di puncak-puncak kesulitan, kalau kita bersangka baik pada Allah, Allah akan bagi kita jalan keluar. Lihat bagaimana Hajar sangka baik pada Allah. Setelah dia tahu bahawasanya Nabi Ibrahim tinggalkan dia dengan anak-anak dia adalah kerana perintah Allah, terus Hajar kata dengan penuh yakin, kalau ini perintah Allah, Allah tak akan tinggalkan kami. Masya Allah, sangka baik pada Allah. Sebagai contoh yang lain, kisah Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa kena kejar dengan tentera Fir'aun, sampai bertemu jalan mati, depan ada Laut Merah, belakang ada tentera-tentera Fir'aun. Di puncak-puncak kesulitan itu, sampai pengikut-pengikut Nabi Musa pun rasa hilang harapan. Allah cerita dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman,
Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Setelah kedua-dua kumpulan Nabi Musa dan kumpulan Firaun nampak satu sama lain, berkatalah pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kita akan ditangkap, habislah kita kan. Tapi apa jawapan Nabi Musa? Qala kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Tidak, jangan cakap macam itu. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan sentiasa memberiku petunjuk. Subhanallah. Di puncak-puncak kesulitan, dah tak ada jalan keluar, depan Laut Merah, belakang Firaun, pengikut-pengikut Nabi Musa dah give up, dah tak ada harapan. Tiba-tiba, apa yang Nabi Musa kata? Allah bersama aku. Dan di puncak-puncak kesulitan itu, Allah perintahkan Nabi Musa untuk ketuk laut tu, dan akhirnya laut terbelah. Masya Allah. Allah bagi solusi di puncak-puncak kesulitan. Kuncinya apa? Bila Nabi Musa bersangka baik pada Allah. Dikala pengikutnya kata, habislah kita akan mati, habislah kita akan ditangkap, betul ke janji Allah? Betul ke Allah akan tolong kita? Tapi Nabi Musa berkata dengan penuh yakin, kalla, tidak. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersama aku ada Tuhan aku, dan Allah akan bagi aku petunjuk. Subhanallah. Kita pada hari ini macam mana sahabat-sahabat sekalian? Kadang-kadang kita di puncak-puncak kesulitan, kita masih berharap pada manusia, bergantung pada makhluk. Kita tak sedar, berharap pada makhluk. Makhluk hakikatnya tak dapat bagi kita apa-apa pun. Tak boleh bagi kita sebarang manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Saya bagi contohlah. Kita semua sekarang ni hidup di zaman pandemik COVID-19 kan. Kita semua ni kadang-kadang lagi yakin dengan vaksin berbanding dengan Allah SWT. Saya bukan anti vaksin lah. Saya sangat tak bersetuju dengan anti vaksin. Saya pro vaksin. Saya sendiri pun satu family dah settle 2 dos vaksin, Alhamdulillah. Dan saya menyarankan semua masyarakat untuk ambillah vaksin. Tapi kita kena yakin vaksin tu hanyalah ikhtiar. Yang boleh menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi yang sedihnya, ada kisah viral yang mana ramai orang time vaksin, beratur vaksin, bila dah azan, ramai tak solat. Sampai dah habis waktu solat pun mereka masih tak berganjak. Sedangkan boleh je colek-colek minta orang jagakan line kan. Solat kejap, lepas tu datanglah balik. Tapi nak kata ramai orang di kalangan masyarakat sekarang abaikan solat. Sedangkan solatlah kunci dan jalan keluar bagi segala masalah. Itulah kita. Di puncak-puncak kesulitan pun masih bergantung pada makhluk, sehingga sanggup abaikan perintah Allah. Lepas tu kita merungut, kenapa Allah uji aku macam ni? Apa dosa yang aku buat? Sedangkan kita tak sedar, banyak dosa kita yang kita buat tanpa kita sedar. Terutama diri saya lah. Ingat sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, di saat-saat susah, di puncak-puncak kesulitan, sangka baiklah pada Allah, bergantunglah pada Allah. Pasti dan pasti Allah akan bagi jalan keluar. Husnuzan, bersangka baik pada Allah, ni adalah amalan hati tau. Dan mustahil kita akan dapat husnuzan dengan Allah melainkan andai hati kita yakin tentang luasnya rahmat Allah. Hati kita yakin bahawasanya Allah Maha melihat, Allah tahu dan faham keadaan kita. Hati kita yakin dengan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kalau kita tak yakin dengan Allah, kita akan sangat susah untuk bersangka baik pada Allah. Tapi bila kita yakin, kita akan mudah untuk berdoa, mudah untuk menangis, mudah untuk merintih, mudah untuk minta tolong pada Allah dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau kita sangka baik pada Allah, Allah akan bagi kita pelbagai kebaikan. Tapi kalau kita bersangka buruk pada Allah, maka yang kita akan dapat hanyalah keburukan. Alhamdulillah, kita dah selesai poin pertama dalam topik ini. Saya ulang, saya ringkaslah. Bila kita rasa hilang harapan, benda pertama yang kita kena buat adalah bersangka baik pada Allah. Dan saat yang paling penting untuk kita bersangka baik pada Allah ada 3. First, ketika diambang kematian. Kedua, ketika nak bertaubat. Dan ketiga, ketika kita berada di puncak-puncak kesulitan. Sekarang kita nak masuk poin kedua lah. Poin kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita rasa tak ada harapan dan seakan-akan tak ada jalan keluar adalah bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat sekalian, Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah,
maka Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang tawakal pada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah SWT melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dalam surah At-Talaq, korang boleh baca lah. Dalam surah yang sama, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mudahkan segala urusannya. Syarat dia apa? Takwa. Nak bagi faham dari ayat-ayat tadi, andai kita semua bertakwa pada Allah, ada 4 kelebihan yang Allah akan bagi. First, Allah akan bagi kita jalan keluar bagi segala masalah. Second, Allah bagi kita rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka. Third, Allah akan cukupkan semua keperluan kita. Dan yang keempat, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ini janji Allah kalau kita bertakwa pada Allah. Pasti dan pasti ada jalan keluar. Maka ulama berkata, sekiranya bila kita hadapi satu masalah dan tak ada jalan keluar, maksudnya kita ni kurang bertakwa. Kalau nak jalan keluar, solusinya hanyalah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalannya adalah takwa. Tingkatkan takwa kita. Persoalannya, takwa tu apa? Apa maksud takwa? Ulama kata maksud takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara diri engkau dan neraka ada penghalang. Senang cakap, takwa ialah mentaati perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Apa-apa yang boleh mendekatkan kita pada neraka, kita letak penghalang. Itulah takwa. Tapi hari ini, bila kita ada masalah, bila kita diuji, adakah kita makin bertakwa pada Allah ataupun kita makin bermaksiat? Saya sedih ketika COVID, time PKP, kita semua diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Tapi ramai di kalangan kita yang tak bertambah amal pun, bahkan makin kurang amal. Dan yang bertambah adalah maksiat. Ketika PKP, website porno di Malaysia dikatakan pernah sampai tahap top 10. Orang habiskan masa PKP layan drama movie yang ada aurat, pergaulan bebas dan sebagainya. Sebab tu kita tak jumpa jalan keluar. Sebab takwa kita kurang. Moga Allah ampunkanlah dosa-dosa kita semua, terutama dosa-dosa saya yang banyak ni. Sepatutnya lagi kita diuji, lagi kita bertambah amal. Makin dekat dengan Allah, makin usaha tinggalkan maksiat. Namun itulah kita ni lemah sangat. Lagi susah lagi kita buat maksiat. Nauzubillah, astaghfirullahalazim. Ingat sahabat sekalian, bila ada masalah, jangan pusing-pusing. Benda first kena buat, hampar sejadah, solat, qiyamul lail, sedekah, hindari diri dari maksiat. InsyaAllah Allah akan bagi jalan keluar. Poin yang ketiga, bila kita diulit masalah, hilang harapan, cara nak keluar darinya adalah dengan beristighfar. Betul sahabat-sahabat sekalian, bila kita ada masalah, istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah SWT, bertaubat pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis, man lazimil istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu likulli syai'in makhraja, Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah. Bahkan kadang-kadang kita terfikir kan, apa masalah hidup aku ni? Kenapa aku duit tak ada, hidup porak-peranda, tak bahagia, tak tenang. Lepas tu kita buat macam-macam cara. Bahkan ada orang dia sanggup buat benda haram untuk dapat duit contohnya kan. Sedangkan Allah dah bagi solusi. Yang mana dalam surah Nuh Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk bagi tahu kaum dia, hendaklah kamu meminta ampun pada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apakah janji Allah kalau kita minta ampun pada Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan rahmat. Wa yumdirkum bi amwali wa banin, Allah tambah harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, Allah akan alirkan sungai-sungai dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman. Nampak tak? Kalau kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah turunkan macam-macam jenis rezeki. Allah tambahkan harta, tambahkan anak, suburkan tanaman, majukan bisnes kita dan sebagainya. Ekonomi melimpah ruah dengan syarat kembali pada Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk kampung tu beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, minta ampun pada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan limpahkan keberkatan, Allah akan buka pintu berkatan, Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi kepada mereka. Walakin kadzabu, namun mereka banyak mendustakannya. Ramai di kalangan kita tak yakin pun dengan janji Allah. Tak yakin pun. Kita tak yakin bahawasanya Allah boleh bagi kita solusi. Kita tak yakin kalau kita minta ampun pada Allah, kalau kita ubah diri kita, kita tinggalkan maksiat, kita semakin taat pada Allah, kita tak rasa bahawasanya benda tu solusi. Sebab tu akhirnya rugilah kan. Rugi. Masalah kat dunia tak selesai-selesai. Lepas tu kita buat maksiat juga, end up dunia rugi, akhirat pun rugi. Saya lah tu, banyak sangat kelemahan. Sebab itulah sahabat sekalian, sama-samalah kita muhasabah diri kita. Adakah ketika kita di puncak-puncak kesulitan, kita cari Allah ataupun kita cari makhluk? Adakah kita bersangka baik pada Allah? Adakah kita bertambah takwa pada Allah? Adakah kita memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla? Ataupun di puncak-puncak kesulitan kita masih bersangka buruk pada Allah, kita bertambah maksiat dan tak nak bertaubat pun pada Allah. Akhirnya bila hidup kita dipenuhi dengan maksiat, kita takkan bahagia. Takkan bahagia. Bahagia itu terletak pada hati. Maksiat ni mematikan hati, merosakkan hati. Mustahil orang yang buat maksiat, orang yang hati dia telah mati, dia akan bahagia, mustahil. Kadang-kadang kita nampak orang buat maksiat macam happy kan. Tengok dia orang, oh bestnya dapat berzina, bestnya dapat couple, bestnya pakai seksi-seksi, bestnya kaya, makan harta anak yatim, riba dan sebagainya, bestnya fitnah-memfitnahan. Betul ke best? Betul ke dia orang bahagia? Tak. Mereka hanyalah hidup dalam kepura-puraan. Dia orang sebenarnya tak bahagia pun. Yang mana dalam Al-Quran Allah cerita, faman yuridillahu ayyahdahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk kembali pada Allah. Wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi orang yang Allah inginkan keburukan untuk dia, Allah akan biarkan dia dalam kesesatan, Allah akan biarkan dia dalam maksiat. Dan Allah cerita dalam ayat ni, orang yang buat maksiat ni seumpama orang yang berada di puncak-puncak ketinggian. Contohnya korang panjat gunung, makin tinggi, makin dada korang sesak, betul tak? Allah kata orang yang buat maksiat ni, dada dia sesak, seolah-olah dia berada di tempat tinggi dan dada dia sangat sesak. Itulah orang yang buat maksiat. Nampak macam hebat, nampak macam tinggi, tapi sebenarnya jiwa dia tak tenang, merana, derita, sengsara, takut miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutkan mereka dengan kemiskinan dan mengarahkan mereka untuk terusan buat benda maksiat. Ini semua bila kita tak letakkan Allah dalam hidup kita. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kesimpulan daripada apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, untuk diri saya juga, apa pun keadaan, besar mana pun ujian, carilah Allah balik. Itu je Allah nak tengok sebenarnya. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Tu je Allah nak tengok. Allah tak nak tengok benda lain. Ujian yang Allah bagi dalam pelbagai bentuk ni, Allah nak tengok amalan kita bertambah ke tak, amalan kita makin baik ke tak. Tu je Allah nak tengok. So kalau nak berjaya dalam setiap ujian ni, janganlah lari tajuk. Jangan lari tajuk. Tajuk hidup kita apa? Kembali pada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Itu je Allah nak tengok. Kalaulah kita tengah ujian, time sekolah rendah, kita ujian, ada exam, cikgu suruh buat karangan, aku seorang iPhone. So kita pun ceritalah, aku seorang iPhone, sekian-sekian kan. Dapatlah markahan. Tapi kalau ada seorang tu, dia lari tajuk, aku seorang iPhone. I bermaksud mata.
Dajjal mata satu. iPhone lagi dah Dajjal. Teori konspirasi pula. So, dia lari tajuk. Cerita pasal iPhone, tapi dia pergi cerita pasal Dajjal pula. Lari tajuk. Agak-agak dapat markah berapa? Silap-silap bulan dapat kosong je. Sama juga. Allah bagi kita ujian ni. Tajuk yang Allah nak tengok adalah kita kembali pada Allah ataupun tidak. So, kalau kita diuji lepas tu kita pusing, tak kembali pada Allah, kita gagal lah dalam dunia ni. Nak berjaya dalam dunia ni, apapun keadaan, kembali pada Allah SWT. Saya akhiri perkongsian pada hari ini dengan satu ayat Quran yang cukup besar, yang mana Imam Syafi'i kata, sekiranya Al-Quran hanya turun ayat ni sahaja, ayat lain tak turun, nescaya kita dah tahu apa yang Allah nak daripada kita dalam dunia ni. Ayat yang semua orang hafal sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang berpesan pada kebenaran dan berpesan-pesan pada kesabaran. Dalam hidup ni, ujian macam-macam mana pun, akhirnya Allah nak tengok 4 benda je. Macam mana iman kita, macam mana amal kita, macam mana dakwah kita, dan macam mana sabar kita. Pusing-pusing-pusing dalam hidup ni, fokus tingkatkan iman, amal, dakwah dan sabar atas segala musibah yang berlaku. Semoga Allah bagi kita taufik dan hidayah untuk kita faham, amalkan dan sampaikan kepada yang tidak hadir. Saya minta maaf salah silap dari perkongsian saya ni. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. So selepas ni kita akan buka sesi Q&A lah. Seperti yang saya dah maklumkan, tim kami dah pilih 5 soalan daripada mereka-mereka yang bertanya. Dan 5 soalan yang terpilih insya-Allah saya akan jawab pada sesi live pada hari ini insya-Allah. Okey, kita ke arah sesi Q&A. Bismillah. Okey, bismillah, kita boleh Q&A lah. Kita boleh bacakanlah soalan-soalan yang telah pun dipilih oleh tim Pusat Dakwah Remaja daripada grup Telegram Pusat Dakwah Remaja insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ni daripada yang setelah dikutip lah soalan-soalan yang terpilih insyaAllah. Okay, soalan yang pertama Ustaz, daripada Aklan. Okay, Ustaz, macam mana nak berdakwah dengan kawan kita yang bukan Muslim? Okay, soalan yang baik. Macam mana kita nak berdakwah dengan orang yang bukan Muslim? Pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya dakwah tu wajib lah. Dakwah tu wajib. Dakwah ni bukan pilihan. Dakwah ni bukan cita-cita. Kamu bercita-cita nak jadi apa? Saya bercita-cita nak jadi pendakwah. Tak boleh. Sebab cita-cita tu pilihan. Dakwah tu kewajipan. Mana ada orang yang bila kita tanya, cita-cita awak jadi apa? Cita-cita saya jadi penyolat. Mana boleh. Sebab solat tu wajib, bukanlah pilihan. Dakwah ni bukanlah kerjaya. Oh, aku nak jadi pendakwah. No. Aku nak jadi penyolat. Tak. Dakwah sama seperti solat, ia adalah kewajipan setiap Muslim. Dan kita wajib berdakwah. Walaupun kita ni tak baik, kita buat dakwah ni bukanlah sebab kita baik, tapi kita buat dakwah sebab kita nak jadi baik. Samalah macam solat. Bukan orang baik je boleh solat, orang jahat pun boleh solat juga. Sebab apa? Kita solat bukanlah sebab kita baik, tapi sebab kita nak jadi baik, kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kita. Okay, first, dakwah tu wajib. Timbul persoalan, macam mana kita nak dakwah non-Muslim? Basically, Hasan Al-Banna berkata, asasu da'watuna hub wa ta'aruf. Asas dakwah kita adalah berkenalan dan juga cinta. Maksudnya sebelum kita nak dakwah orang tu, kita kena kenal dia macam mana dulu. Kalau dia jenis baran, macam mana nak tegur orang baran? Kalau dia jenis happy go lucky, macam mana kita nak tegur orang yang happy go lucky? Kalau dia jenis yang memang bulat, berpegang pada agama dia, macam mana kita nak convince dia? Kalau ada orang yang memang tengah tercari-cari agama, macam mana kita nak explain pada dia? So first thing first, sebelum kita nak dakwah, kita kena kenal siapa mad'u kita. Sebab berbeza mad'u, berbeza cara. Berbeza mad'u, berbeza cara. Sebab itulah Allah bagi guideline umum, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke arah Tuhanmu dengan cara hikmah dan kata-kata yang baik. Hikmah tu apa? Bijaksana. Bijaksana tu apa? Kita tengok keadaan orang tu macam mana dan kita observe, lalu buat keputusan dan tindakan
sesuai dengan keadaan orang tersebut. Sebab nak tegur orang lain ni berbeza keadaan. A nak tegur macam ni, B macam ni, C macam ni, berbeza. Itu guideline awam lah, guideline orang kata guideline umum lah. So macam mana kita nak dakwah non-Muslim? Saya ulang balik, first kita kena kenal dia dulu. Kemudian setelah kita kenal dia, buatlah dengan cara paling hikmah sesuai untuk keadaan dia tu. Okey? Dan sebenarnya ada ulama cakap dakwah non-Muslim bagus, perlu diteruskan. Cuma ada satu lagi penekanan yang lebih berhak untuk kita sebagai umat Islam tekankan adalah dakwah sesama Muslim. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Orang Muslim lebih berhak untuk didakwah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak ajak orang datang rumah kita, tapi rumah kita tak siap lagi, rumah kita bersepah, agak-agak orang tu nak datang rumah kita tak? Tak ada. Sama juga kita nak ajak orang pada Islam, tapi masyarakat Islam sendiri tengah teruk. Agak-agak mereka confident tak nak masuk Islam setelah melihat umat Islam tengah dalam keadaan cacar merba. Sebab itulah antara usaha yang perlu kita all out juga adalah dakwah sesama Muslim. Bila mereka melihat orang Islam baik akhlaknya, menjadi qudwah, insya-Allah mereka akan tertarik. Sebab apa? Sebab akhirnya sahabat-sahabat sekalian, diorang tak terkesan dengan apa yang kita cakap, tapi dia akan terkesan dengan tindakan dan amalan kita. Sebab itulah cara dakwah terbaik pada non-Muslim selain dengan bercakap dan explain pada mereka adalah tunjukkan akhlak yang paling superb. Nabi SAW dekat Mekah tu, kaum-kaum musyrikin tu menggelarkan Nabi Al-Amin. Walaupun mereka tak setuju dengan Nabi, mereka menentang dakwah Nabi, tapi mereka percaya Nabi. Kalau barang-barang simpanan ke apa yang diorang yakin untuk simpan adalah pada Nabi, sebab dia tahu Nabi adalah orang yang paling jujur. Sebab itulah bila semua orang dah yakin dengan akhlak Nabi, bila Nabi SAW sampaikan kebenaran, mereka lembut hati untuk terima. Okay? So sama-samalah kita sebagai orang Islam jaga akhlak kita sebaik-baiknya. Wallahu alam. Okay, boleh soalan seterusnya? Okey Ustaz, insyaAllah seterusnya daripada sahabat kita lah, Miss Aflina. Okey Ustaz, hari ni banyak sangat kemungkaran yang berlaku depan mata, lagi-lagi di social media. Contohnya post gambar tertutup aurat, expose couple dan sebagainya. Kalau kita yang tengok post diorang ni tak tegur, kita berdosa ke Ustaz? Sebab serius banyak sangat dan tak mampu dah rasanya nak tegur seorang-seorang. Macam mana Ustaz? InsyaAllah. Okey, soalan yang cukup baik. Kita akhir zaman kan, buka TV ada maksiat, buka media sosial ada maksiat, buka radio ada maksiat. Nak dengar ceramah kat YouTube, keluar iklan maksiat dulu. So sekarang ni maksiat di mana-mana. Nak lawan diri daripada melakukan maksiat satu hal, nak mencegah maksiat tu pun satu hal juga. Tapi ingat hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, walidzalika adhaful iman. Hadis yang sahih, yang mana Nabi bersabda, kalau kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu mengubah dengan tangan ataupun dengan kuasa yang kita ada. Kalau tak mampu, ubahlah dengan lisan kita ataupun tulisan kita. Kalau tak mampu, ubahlah dengan hati kita. Ubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Walidzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Bermakna, apakah yang dimaksudkan mencegah dengan hati? Mencegah dengan hati ni, first, bila kita nampak maksiat tu, kita tak mampu nak cegah, sekurang-kurangnya first, kita kena rasa benci maksiat tersebut. Maksudnya kita pun tak buat dah maksiat tu, kena benci maksiat tu. Kedua, jauhi maksiat tu. Dan yang ketiga, kita berazam, sekiranya kita mampu, kita akan ubah. Berbalik pada soalan, kalau kita nampak maksiat yang berlaku di sekeliling kita dan kita tak mampu nak ubah pun, kita tak ada kuasa, nak cakap tak berani misal kata kan, sekurang-kurangnya benci maksiat tersebut, jauhi maksiat tersebut dan berazam untuk kita ubah, serta doakan hidayah untuk mereka. Contohlah, saya bagi contohlah, kita tengok movie. Dalam movie tu ada aurat. Apa nak buat? Janganlah tengok. Kalau kita ada iman, kita akan tinggalkan benda tu. Sebab kita tahu perbuatan tu perbuatan maksiat. Kita tak boleh redha dengan maksiat tu. Kita tak boleh terhibur dan berhibur dengan maksiat tu. Tapi hari ni orang tengok aurat pergaulan bebas, alah, biasa tu hiburan-hiburan. Berhibur dengan benda yang haram. Kalau kita mati time tu, agak-agak kita ada iman ke tak? Sebab selemah-lemah iman, adhaful iman adalah cegah dengan hati. Bila nampak kemungkaran tu, at least benci dengan hati, jauhi maksiat tu. Tapi hari ni kita macam mana? So, akhirnya dakwah ni adalah berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, sekurang-kurangnya benci dengan hati, jauhi maksiat tersebut dan berazam untuk nasihat sekiranya kita mampu. Wallahu alam. Soalan seterusnya.
Okey, insya-Allah Ustaz. Soalan yang ketiga daripada Nur Ain. Ustaz, apa hukum kalau mak ayah kita memalukan kita di hadapan orang lain? That mean mak ayah kita cakap mengenai keburukan kita pada orang lain. Adakah ia berdosa? Maaf sekadar bertanya Ustaz. Okey, soalan yang baik. Apakah hukum mak ayah memburukkan anak ataupun membanding-bandingkan anak, membuka aib anak? Berdosalah. Kadang-kadang kita banyak dengar bahawasanya anak-anak wajib berbuat baik pada mak ayah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada mak ayah. Itu adalah satu kewajipan. Derhaka pada mak ayah adalah satu dosa yang sangat besar. Bahkan level dosa besar kalau derhaka pada mak ayah ni lebih kurang sama dengan syirik. Sebab itulah setiap kali Allah perintahkan untuk berbuat baik pada mak ayah, Allah akan gandingkan dengan tauhid. Sebagai contoh, dalam surah Al-Isra Allah kata wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. First Allah kata alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu sembah melainkan kepada Allah. Kemudian wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada mak ayah. Nak kata Allah gandingkan antara tauhid dan juga berbuat baik pada mak ayah. Sebab tu ulama kata kalau kita derhaka pada mak ayah, kita ada masalah tauhid, akidah kita bermasalah. Berbalik pada soalan, ramai orang fokus pada berbuat baik pada mak ayah, tapi tak ramai orang fokus pada mak ayah wajib berbuat baik pada anak juga. Tunaikan hak anak. Hari ni berapa ramai anak-anak yang terabai didikan agama, terabai kasih sayang, terabai emosi. Kes dera anak pun banyak. Membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, benda tu menyeksa mental mereka sebenarnya. Tengok anak jiran ni cantik je, kamu muka contoh. Tengok ni, dia dapat 9A SPM, kamu, ya Allah. Jangan hanya kerana kita, kerana mulut kita yang berbisa pada anak-anak tu, akhirnya mereka memilih jalan untuk derhaka. Jangan salahkan mereka lah kalau akhirnya mereka jadi macam tu. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, puan-puan, sekiranya ada mak ayah yang mempunyai anak, kita tunaikan hak kita pada anak juga. Jadilah mak ayah yang positif, mak ayah yang memberi semangat, memahami dan tak merendah-rendahkan mereka. Jangan hanya kerana mulut kita akhirnya anak-anak kita rasa down, depressed, anxiety, low self-esteem dan sebagainya. Okay, jadilah mak ayah yang positif. Bimbing mereka, nasihat mereka, kuatkan semangat mereka. Kalau nampak kelemahan mereka, bimbing dengan cara yang paling baik. Pasti insya-Allah mereka akan jadi anak yang baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Soalan seterusnya. Okey Ustaz, insya-Allah. Soalan yang keempat daripada Aifah. Okey Ustaz. Ustaz, adakah seorang transgender yang kembali jalan lurus dan kemudian meninggal dalam sujud, adakah ia dikira husnul khatimah? Soalan ada seorang transgender, contohnya lelaki yang dah ubah jantina jadi perempuan, ataupun perempuan tukar jantina jadi lelaki. Lepas tu dia bertaubat, dia kembali pada Allah, dia tukar balik jantina dia, laki dia jadi laki balik, perempuan tu jadi perempuan balik, and then dia meninggal ketika sujud. Adakah itu husnul khatimah? Exactly, itulah husnul khatimah. Yang mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tu berdasarkan pengakhiran dia. Sebab itulah kita jangan rasa selamat, hari ni aku baik. Kita tak tahu pengakhiran kita. Ada satu kisah saya dengar yang saya sangat sebab bila dengar kisah tu. Ada seorang Bilal ni, setiap hari azan kat masjid. Tiba-tiba ketika dia nak mati, tengah nazak, dia panggil anak dia, nak, boleh tak ambilkan aku Quran? Anak dia seronok lah, Masya Allah, ayah aku ni dah nak meninggal pun suruh ambilkan Quran. Anak dia pun ambilkan Quran daripada rak, bagi ayah dia. Ayah dia pegang Quran tu, tiba-tiba ayah dia kata apa? Sesungguhnya aku dengan Al-Quran ni tak ada apa-apa, aku tak percaya pada Al-Quran. Lepas tu mati. Terkejut lah, ya Allah, ini Bilal setiap hari azan. Pengakhiran hidup dia macam tu, na'udzubillah. Sebab apa? Mungkin wallahualam, mungkin dia azan tu mungkin tak ikhlas ke apa kan. Hati dia tu selama ni sebenarnya berpura-pura je. Akhirnya Allah pilih pengakhiran hidup yang macam tu. Wallahualam, kita pun tak tahu. Tapi the point is, jangan pernah rasa selamat dengan pengakhiran kita. Pada masa yang sama kita lah, jangan judge orang. Yalah, dia ni transgender, pondan, sotong, kita hina orang kan. Orang macam kau ni confirm neraka, tak ada harapan masuk syurga, Allah takkan ampun kau orang macam kau. No.
Semua orang ada harapan. Bahkan boleh jadi orang yang kita nampak jahat sekarang, pengakhiran hidup dia lagi baik daripada kita. Wallahu alam. Kita bersangka baik, doakan kebaikan untuk mereka, nasihat dan bimbing mereka. Okey? Wallahu alam. Okey Ustaz, insya-Allah soalan yang terakhir. Soalan terakhir Daripada Huda. Okey. Apa pandangan Ustaz tentang lucid dream? Apa? Lucid dream. Lucid dream. Desired reality dan sebagainya. Iaitu mimpi yang kita boleh kontrol. Sebab Ustaz pun pernah kata apa yang berlaku dalam mimpi tak dosa. Tapi ada orang kawal mimpi untuk couple atau jumpa dengan idol, crush dia. So berdosa ke kalau kita kawal mimpi itu untuk buat benda berdosa walaupun dalam mimpi? InsyaAllah penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khair. Saya tak tahulah kaedah saintifik pasal lucid dream ni. Sebab saya pun tak reti kawal-kawal mimpi ni. Tapi mungkin ada orang dia boleh kawal mimpi. Dia mimpi nak jumpa idol dia ke kan. Apa tu, dia mimpi nak berzina ke, mimpi buat benda pelik-pelik. So soalan dia, berdosa tak kalau kita kawal mimpi, dan dalam kita kawal mimpi tu kita buat benda-benda maksiat dalam mimpi tersebut? Jawapannya yang saya pegang daripada pandangan-pandangan ulama', apa-apa yang berlaku dalam mimpi tidak dikira sebagai dosa. Contohnya kita mimpi berzina dalam mimpi kita tu, kita mimpi berzina, tak berdosa sebab benda tu dalam mimpi. Dosa dan pahala ni hanya akan berlaku pada realiti, alam realiti. Apa-apa yang berlaku pada alam mimpi, insya-Allah tak berdosa. Okey? Wallahu alam. Itu je lah secara ringkas. Ada soalan lagi? InsyaAllah tak ada Ustaz. Jazakallah khair. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang bertanya dan semua yang join usrah pada hari ini. Moga-moga bermanfaat, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kami sendiri. InsyaAllah nantikan sesi usrah di waktu akan datang. Korang boleh sebarkan pada kawan-kawan korang untuk join usrah ni. InsyaAllah akan berjalan setiap minggu. Setiap minggu insyaAllah. Dan kepada semua yang join live pada hari ini, join usrah pada malam ini, pada hari ini, saya nak ajak untuk buat nota. Apa yang saya sampaikan sepanjang awal sehingga sekarang ni, buat nota. Dan insyaAllah nota yang terbaik, saya akan hadiahkan buku saya, iaitu buku Ini Semua Mitos dan juga buku Saat Kiamat Menghampiri. Saya nak hadiahkan 2 buku ni kepada 2 orang yang terpilih. Maknanya ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Saya akan pilih, setiap seorang akan dapat 2 buku ni. Buku baru saya lah, Ini Semua Mitos dan Saat Kiamat Menghampiri. So, kalau korang nak, korang buat nota dan share nota korang dekat Telegram Pusat Dakwah Remaja. Macam mana nak join Telegram Pusat Dakwah Remaja? Korang boleh pergi ke Instagram Pusat Dakwah Remaja, tekan link di Instagram tersebut, di bio Instagram tersebut, dan korang diminta untuk isi pendaftaran untuk join Pusat Dakwah Remaja. Dan korang akan pergi ke channel Telegram Pusat Dakwah Remaja. Di situ kami akan maklumkan segala program-program kami lah, insya-Allah. Dan nota yang terbaik yang korang share di situ, kami akan pilih dan kami akan hadiahkan secara percuma buku terbaru saya, insya-Allah. Dan insya-Allah giveaway ni setiap minggu. Setiap minggu, setiap kali kita buat sesi usrah online. Okey? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kami sendiri. Ada apa makluman lagi tentang program-program Pusat Dakwah selepas ni? InsyaAllah nanti kita akan maklumkan dia dalam grup, insyaAllah. Kita akan maklumkanlah segala program-program kita. Sebab kita dalam Pusat Dakwah, kami punya visi dan misi adalah kita nak mengumpulkan, membina dan menggerakkan remaja untuk dakwah. Kita ada program-program sukarelawan, remaja-remaja, kita orang berkumpul, kita orang bantu keluarga-keluarga asnaf setiap minggu. Betul? Dan juga kita ada juga buat program usrah online, usrah fizikal pun ada, program riadah dan sebagainya lah, insyaAllah. Kalau korang nak tahu program-program kami, korang boleh sertailah grup Telegram Pusat Dakwah Remaja. Dan insyaAllah ada rezeki, kita berkumpul lah dalam satu sesi secara berdepan, face to face, insyaAllah. Okay? Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.